salam sejahtera, salam hujung minggu semua. Kembali lagi kita di podcast Sembang Lensa. #Dunia Digital di hujung jari. Okey, pada pagi ini kita santai saja. Anda bersama saya, Najib Aiman, host anda. Pada pagi ini yang akan menemani anda dalam episod ketiga kali ini dalam podcast Sembang Lensa. Okey, baik. Sebelum ni, podcast kita telah membawakan individu ataupun influencer terkenal. Kita ada Aina Maria, kita ada Zavlog. Untuk episod ketiga kali ni, dia special sikit sebab kita nak borak sikit tentang content creator. Sebut je content creator. Semua anak muda generasi sekarang semua nak bercontent creator. Semua nak buat video trending, semua nak jadi cinematographer, semua nak jadi director filem. So, content creator ni sebenarnya best ke jadi content creator sebenarnya? Itu sebenarnya topik yang nak kita bincangkan pada hari ini tentang my life as content creator. Okey, baik, kita pun tak nak panjangkan masa. Sebelum kita start podcast kita hari ni, saya nak bagi teaser sikit lah untuk tetamu kita pada hari ni. Dia orang kata, kalau sebut je nama dia, semua aku nak jadi macam dia, aku nak buat video macam dia. So siapa dia tetamu kita kali ni? Tetamu kita kali ni, nama dia sekarang dah melonjak naik dalam industri seni, sama ada dia lokal ataupun international. So orang kata kalau dia punya content memang dia sapu habis. So saya bawakan kepada anda content creator sebenar, M. Syafwan. Okay. Welcome to the club, Syaf. Hi, welcome to the club. Terima kasih. So Invite. jauh datang kan? Jauh datang. Saya datang dari jauh sebab jauh lah. Oh, jam? Tak jam, tapi rupanya velodrome ni sebelah USIM. Dia sebab nampak ada velodrome. Velodrome tu pusat. So orang kenal velodrome, sebelah tu USIM. Besar kat USIM. Oh, okay, besar guys. Dia cakap besar. Okay, good. Tadi kena tahan dengan akak guard. Okay, yang penting Syaf dapat sampai dengan kita kali ni. Saya nak bertugas Dapat buat podcast hari ni. Yep. So sebenarnya ramai tak tanya sebenarnya, Syaf. Orang tanya Orang tanya apa? macam Syaf ni siapa lah sebenarnya? Ada yang tak kenal, ada orang panggil M. Syafwan, M. Syarifuddin. So orang macam, siapa Syafwan sebenarnya? Ada yang tak kenal. So boleh tak Syafwan ceritakan sikit latar belakang Syafwan, orang mana, biar orang kenal macam Syafwan ni siapa sebenarnya? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafwan atau dikenali sebagai M. Syafwan. Umur saya 23 tahun. Dan saya as a content creator and then juga creative director untuk dalam industri ni jugalah. And then saya masih study dekat UiTM Puncak Belana as a film student juga. Dan saya berasal dari Ceras, orang Ceras, dan sekarang duduk di Shah Alam. Shah Alam. Duduk cerah. Duduk cerah. So Syaf sekarang belajar ke kerja? Sekarang belajar and then part time kerja lah. Itu dia yang penat sikit lah. Tapi okey lah. Okey apa. Macam belajar dengan study belajar dengan study sama. Belajar dengan kerja. So macam Syaf sekarang belajar dekat UiTM Puncak Alam lah. Puncak Belana. Puncak Alam dia besar, Puncak Belana dia kecil. Puncak Alam besar USIM, Puncak Belana besar Fakulti korang ni. So Syafwan dekat UiTM Puncak Belana belajar kos apa? Saya belajar film major in cinematography. Oh, film and cinematography. Major in film cinematography. Mungkin macam kita kat USIM ni kita ada kos New Mac. New media saja, new media. So orang kata kalau nak pada budak-budak filem ramai daripada situ lah. Tapi orang kata tak menyeluruh macam universiti lain yang ada perfilman. Sebab dia memang UiTM memang ada fokus on the FITA. FITA tu adalah film, teater and animasi. So memang kita orang ada filem, kita orang ada teater, kita orang ada pelbagai orang kata kreatif punya course lah. Macam tu. So memang Syaf asalnya orang Ceras tak? Saya memang asalnya Ceras. Tinggal di Ceras Alanamai. Nak alamat rumah lah? Tak payah. Lebih detail lah sikit. So kita santai Syaf. Borak kau aku kan. Boleh. Umur Syaf sebaya ke? Umur saya 23. Saya pun 23. Ya. Okay Syaf. So semua orang dah kenal Syaf. So ada lagi tak kenal tapi hai. So ada yang tak kenal sebenarnya. So ada dua. Ada yang kenal, ada yang tak kenal Syafwan, Syarifuddin pula. Ada yang kenal, ada yang tak kenal Syaf. So Syafwan ni sebenarnya kalau korang nak tahu lah,
Dia dekat social media nampak macam orang kata kontrol dekat kalau korang jumpa di depan, see, tengok orang kata sporting ada dengan kita orang. Okay. So Syaf, kalau kita tengok di rekod social media Syaf, Syaf ada 140k followers di Instagram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 314k followers di TikTok. 5.76k subscribers di YouTube. So antara tiga-tiga platform social media ni, mana yang Syafwan rasa Instagram paling meriah ataupun TikTok yang paling meriah, TikTok yang paling nampak orang kata orang paling ramai view. Kat mana social media yang Syaf rasa betul-betul paling meriah? Faham. Mula aku start adalah dengan Instagram. And then bila aku Instagram, a bit struggle on the part Instagram yang macam, kau kena tahu Instagram adalah platform yang paling power. Walaupun TikTok kata power kan, tapi Instagram kalau kau dapat views yang paling power, itu adalah power lah. Benda paling Sebab TikTok is video FYP punya style. So senang untuk kau dapatkan views tinggi. Tapi Instagram paling susah dulu lah. Cerita paling susah dulu. And then Instagram bit struggle on my part untuk show my creativity part. Sebab masa tu sebab korang ni tahu yang kat Malaysia ni mostly the audience adalah suka video-video yang macam happy, gelak, bercinta, sibuk pasal orang lain. Contoh, saya bagi contoh. And then saya pun sama juga macam korang. So itulah kita punya Malaysia punya ni kan. And then I decide macam teruskan apa benda yang korang minat. Sebab apa yang aku teruskan benda tu sebab passion kan. So do it for passion. And then after that kita PKP. Ingat PKP? Betul, PKP. So PKP, before that kan ada dulu viral TikTok ni macam orang main untuk gelek-gelek. Betul lah kan? Betul. So and then PKP diubah wajah baru. Macam PKP ni kita boleh tengok konten, banyak-banyak konten lah. Orang duduk rumah, orang banyak benda yang berbeza. Dan I decide macam, kat rumah kita PKP nak buat apa kat rumah kan? Kalau kita tak main game, tak tengok movie, so I decide untuk kita buat konten. So korang kena tahu is PKP is benda yang paling engagement yang masa on social media tu paling tinggi masa tu. You post apa-apa, you akan dapat. And then after that I post on the TikTok. Masa tu TikTok gila babi naik. Gila, Alhamdulillah, naik. And then I start slow bila I dah masuk universiti. So bila start masuk universiti dah slow. Sebab fokus kerja, situ banyak kerja. So content dah kurang. And then on the last year 2022 adalah content yang paling aku rasa kurang posting on the social media. Lepas tu, and then this year the first video yang aku post is escapism. Kalau cakap pasal Instagram lah Syaf kan, Syaf mula berjinak-jinak dalam konten video pada tahun 2017 yang saya tahulah. Betul. Syaf berjinak yang saya jumpa dalam video Syaf. Video Syaf tak, bukan kat yang video tu. Okay. Di Instagram video Syaf dengan kawan-kawan. Video dengan kawan-kawan. Adakah titik mula Syaf sebagai video creator ni start daripada 2017 ataupun memang Syaf daripada sebelum tu Syaf dah start buat video? So kalau pendapat Syaf, buat video pada awal-awal macam zaman-zaman sekolah ni sebenarnya untuk apa? Aku start dulu sebabkan dulu kan kalau zaman sekolah kita ada multimedia kan. So aku start dengan multimedia, ambil gambar semua. So and then decide macam jom buat video. So buat video dengan kawan-kawan. Tapi for me kalau kau tanya aku start lebih banyak dengan abang aku sendiri. Abang sendiri aku lah yang paling support aku from A to Z lah. Abang belajar dah habis belajar. So abang dia dalam bidang dia video? bidang berbeza, which is mechanical engineering. Sebab itulah aku masuk mechanical engineering on the diploma. Jauh mechanical engineering nak pergi ke perfilman. Memang jauh. So masa you start, masa muda, mesti kita akan susah nak cari direction apa benda yang kita nak. Betul. So once you dah jumpa, you decide, okay, go for it. Macam tu. So pada tahun 2017 tu, kalau saya tengok video tu dah cecah 21k views kat Instagram tu. Ke Syaf tak perasan? Saya tak perasan. Sebab benda tu orang yang follow Syaf dia akan scroll yang video-video first kan. So Syaf dah pada 2017 tu dah start berjinak buat video. Adakah masa tu Syaf dah plan, okay, aku buat video ni aku nak jadi apa? Apa sebenarnya hala tuju Syaf start buat video first time tu?
So masa aku start tu adalah the masa nak start tu buat and then tengok macam tak tahu apa pergi nak hidup, nak buat dalam hidup. So macam buat kerja jadi barista Starbucks. Pernah buat barista Starbucks, tapi sekarang tak lah. And then kerja Starbucks tu, lepas tu decide untuk berhenti belajar and then berhenti kerja, belajar. And then masa mechanical engineering, which is you masuk, you kena ingat yang macam your surrounding is not sama passion dengan you. So susah. Orang kalau tak sama passion kita, dia lebih kurang macam itik campak dalam kandang ayam. Macam kita nak buat benda, dia borak kan. So beza kan. kita nak buat benda pun tak semangat lah. Betul. Kita nak berkarya. Tapi my housemate lah yang always support yang jom lah shoot. Diorang tak reti edit, tapi diorang suka dalam video. Faham? Dia rajin untuk berkonten lah. Rajin untuk buat konten. So dari situlah buat kerja, start dengan wedding kan. Orang start wedding. Start dengan wedding. So Syaf ni daripada wedding lah. Wedding. So masa tu tengah macam fikir macam mana orang beli equipment mahal-mahal kan. Macam mana orang beli, sebab equipment mahal, bateri pun dah 300 bateri so orang dah tahu bateri pun 300. So Syaf pakai orang kata first gear Syaf, kamera apa? Kamera apa pakai first gear? Kamera kakak tu dah lama. So start dengan wedding. So bila masuk kat wedding tu akan rasa insecure sebab kamera kita kamera murah. So macam boleh tahu tak kamera apa? Kamera tak jawab soalan, sorry. Canon 550. Canon 550. Canon 550. Ada kat sini lah. Saya rasa macam tu. 550. Bukan. 50 550. 550. And then masa start tu, masa wedding tu kan, orang bila datang tengok wedding, macam buat video kan, mana ada gimbal masa tu. Dia pakai yang tripod, Steadicam yang murahnya. And then akan ada fotografer macam lens kan. macam gempak lah. Aku secure lah. Kadang macam secure lah. Kita kadang buat video, tengok equipment orang itu 8,000, 6,000 kan. Tengok kamera sendiri. Tapi yang menguatkan aku is abang aku lah. Mentality yang macam kuatkan aku yang masa tu adalah trust dengan your art, which is art tu lebih mahal daripada your equipment. Trust me. Kalau you ada equipment and then your art lebih mahal. Art tu menyebabkan you ada equipment. So bila Zaf dah macam kata dah buat wedding, orang kata side income lah kan, tapi so masa dapat income tu dah syok tak beli pun equipment. Masa first lah. Masa first macam ada upgrade. Student kan. Ada upgrade equipment baru tak? Lambat sikit. Masa tu bayangkan umur 20. Bayangkan umur 20 dia dapat duit. Macam okay lah, enjoy. Bukan enjoy ni lah, maksudnya enjoy dengan kawan-kawan. And then masa kau gelak. And then enjoy. Lepas tu dari situ macam you need to spend your money ataupun melabur dekat barang equipment. And then benda tu adalah rolling your money dalam apa benda yang you tengah buat. So start lah beli equipment kecil-kecil, besar-besar, kecil-kecil. And then dari situ banyak juga belajar. And then macam start untuk try untuk masuk production is 2020. 2020. So Syaf punya equipment ni bermula daripada Canon lah. Canon. Lepas tu dengar-dengar lah, sebab saya ada stalk Instagram Syaf. Syaf ada pakai Sony A64 lah. Saya pakai A64. A64 tu saya cerita lah. Boleh saya cerita. Boleh. So masa saya nak beli A64 ni, umur saya 19. So bila saya beli A64 ni, masa tu saya nak sangat A64 sebab saya dah tak boleh dah. Tak ada semangat lah dengan kamera lama kan. So A64 tu saya beli dengan support sikit duit mak. Faham. And then masa saya beli tu saya ingat saya tengah saya macam pakai seluar pendek, pakai zipper. Lepas tu pakai t-shirt yang biasa. Lepas tu saya datang kedai satu kedai kamera. So mula tak layan. Memang muka budak umur 19 budak nak beli kamera. Budak beli kamera. Macam budak bodoh nak beli kamera. Satu okay. And then dia macam Sifa berapa lah. Masa tu lah aku cari kedai kamera. Masa tu tak tahu lah kedai kamera ni kat mana. And then cari lah satu-satu. And then jumpalah satu kedai ni. Bos nak beli kamera, tak tahu juga kamera apa nak beli kan. So decide lah macam ni berapa. Lepas tu dia tak layan. Mula tak layan tau. Dia memang semua pergi kedai semua tak layan. Macam tak percaya lah, macam pakai sebab budak. Sebab orang tengok budak ni beli kamera ni. Budak tahu selekeh kan. Nak beli kamera lah. Lepas tu and then after that macam beli. Masa beli tu semangat lah, happy tu. Happy yang sampai sekarang pun kalau beli kamera memang happy pun. Lepas tu dari situ macam
dapat lebih semangat lah. SC4 tu kamera SC4 tu menyebabkan aku buat konten lebih banyak. Betul. So kalau macam set saya, SC4 tu orang kata available and orang kata sesuai untuk beginner. Betul, untuk betul. bercontent creator lah. Setuju. Sebab SC4 ni tiba promote Sony kan. So Tapi dia macam SC4 orang kata dah tak ada sekarang. Dia Saya bukan SC4, saya SC5 lah, lupa. SC5. Oh, lagi advance. Sebab SC5 dah ada IBIS lah semua. So macam saya malu nak reveal pakai. Pakai apa? Saya bermula dengan A6000 je. Oh, 6000. A6000 tu lagi orang kata macam level-level Canon Shafwan lah. Faham. Yang kita Start sama kita. lah. So kita start besar, kamera besar. saya bukan nak kata apa. Saya pun start dengan wedding. Kalau korang nak tahu wedding adalah kita punya kickstart tau. Sebab wedding adalah kita boleh try apa benda kita nak try. Sebab kita kalau berkarya dengan diri sendiri, kita tahu kita apa benda kita nak. Tapi once kita ada client, kita tak tahu apa benda yang dia nak. So dari situ kita belajar. First, client. Second, how to you manage dengan client. Third adalah macam mana you deal dengan client untuk your punya creativity. So wedding is good start untuk kalau korang nak start as a business videographer. So and then after that, you try untuk keluar daripada your comfort zone. So wedding, bukanlah aku kata wedding is comfort. Wedding is memang always ada. Tapi depends on you, which is you nak keluar daripada your comfort zone and then try to do more. Kadang kita kena improve lah, kena keluar daripada kotak lah. Betul. Tak selamanya wedding kan. Betul. Kadang boleh je buat wedding sebab nak tak nak contoh lah. Trust me, kalau kadang-kadang kalau kita buat kat luar pun, kadang-kadang once tu kita macam tak ada job lah. So kita ambil wedding. Betul. Sebab wedding ni kadang kita belajar benda tu macam mana demand orang nak karya daripada kita. Betul. And then benda tu jadi macam kita kena buat benda tu ikut kreativiti kita, tapi dalam masa sama dia punya mata cantik tu. Betul. Art of seeing orang kata. Mata kita cantik, mata orang yang klien dengan kita pun dia tengok cantik video awak. So benda tu susah. Banyak kerana maksudnya banyak korang tahu kan. Ada orang dia macam kita buat saya nak ni boleh, saya nak ni boleh. Saya nak ni, nak ni. Saya nak cakap tapi korang tahu kan. So guys, pada ni saya nak ni. Guys, Syaf sekarang pun dulu je sekarang ni content creator, video creator sekarang dulu dia buat video wedding guys. Betul. So nampak lah orang kata titik mula sebenarnya. Titik mula tu. Dengan wedding dulu. So bukan nak kata korang buat wedding. So ikut korang. So korang kena tahu yang macam your time is soon. Bukan now tapi soon. Yes. So in progress lagi. InsyaAllah. So macam sepanjang career Syaf kan, masa awal-awal dulu dah naik sikit beli equipment sikit. So ada tak macam somebody yang Syaf rasa aku macam terinspirasi lah dengan someone ni, and then aku nak jadi macam dia. So siapa yang Syaf inspirasi kan? So masa first adalah diri Syaf sendiri lah? Tak. Masa first adalah Sofian lah. Sofian adalah one of my inspiration masa dulu start. Sofian Butterfly Effect Sofian, and then Sofian dengan Sam Calder. So Sofian ni adalah macam mana aku inspiration tu sangat tinggi. And then after that kita orang ada collab. The first collab which is dengan ROG Asus, and then invite. So kita orang pun aku ingat macam Sofian ni invite. Dia macam jom Syafwan kita shoot sekali. So kalau macam shoot tu Sofian edit Syafwan sebagai masa first tu apa yang saya ingat masa projek tu adalah agak kekok sebab kita first time jumpa kan, and then first time bekerja. So dia macam aku shoot kau, and then kita edit separuh-separuh. So I'm editing for offline, dia editing untuk online. I see. And then after that, dari situ juga kita orang dah elok-elok baik-baik. And then after that they invite lagi untuk shoot for upcoming lagi lah. So our latest project which is dengan View tu, yang cerita Two World tu, yang video Sofian baru keluar hari tu. Dah beli Two World. Dah beli Two World. Itu nak tanya juga sebenarnya. Ramai yang tanya daripada kita orang ni kan. So masa recording dah beli Two World tu, Syafwan terlibat tak? Saya terlibat. Saya DOP lah. DOP untuk semua. DOP untuk semua. So Sofian as a talent and then dia director. So kalau ikutkan Sofian punya video mostly aku DOP lah untuk video je. Macam DOP guys. Fire apa? Saya lupa Mental Slap dan lain-lain. Senang. Dan lain-lain. Ada. Oh. Mostly ada je. Tapi kadang-kadang projek tu
kadang Sofian punya fokus lah. So ambil latar belakang je. So WTOL tu minggu lepas saya baru launching ke? Baru launching minggu lepas. So launching tu dia akan tayangkan view lah. View. Cantik-cantik. Kita nak borak panjang lagi. Boleh borak panjang Kita gila. nak borak panjang gila kan. Tapi orang kata saya pun nak kena minum air. Oh, kena minum air. Minum Kita air. kena take file sikit. Oh, okey. Dia dah habis air tu. So, macam-macam akak-akak yang di rumah tunggu sebentar. Okay. Kita kembali lagi dengan Syafwan. Lepas ni iklan saji So korang jangan ke mana-mana. Stay dengan podcast Sembang Lensa. Jumpa anda sebentar lagi. Assalamualaikum. Kembali lagi kita di podcast Sembang Lensa. Segmen 2 ya Saf. Yep, segmen 2. Segmen Welcome to 2. segmen 2. Tak ada guna borak-borak panjang tadi. Tadi borak-borak panjang. Lagi nak habis lah ni sikit lagi. Harap segmen 2 ni tak ada batuk. Lagi sekali kena. Tak ada. Okey lah. Okay. Okay. Tadi Syaf ada cerita pasal Syaf collab dengan Sofian. And then ada involved dalam WTOL. So bagi Syaf, orang kata dalam production yang Syaf terlibat, ada tak certain yang masalah orang kata aku kalau masuk production dengan team aku mesti problem ni, problem tu, problem ni. So kalau ada, boleh tak Syaf ceritakan sikit orang kata production bila nak shooting tu? So bila aku masuk Sofian is mostly tak ada problem. Cuma kita orang ada a bit problem tentang VFX lah. Sebab VFX very challenging punya part. And then Sofian is orang yang paling laju buat VFX. Sebab dia shoot and then dia terus edit. Shoot. Contoh kita orang shoot, okay, korang bayangkan ada first shot. So first shot tu perlukan VFX. And then Sofian ambil SD card, dia try terus. So kalau benda tu, dia bukanlah edit sampai habis. Dia try macam boleh buat untuk VFX ke tak. Kalau boleh, teruskan, proceed. Itu Sofian. But on my part, on the contohlah luar daripada Sofian, macam contoh shoot production sendiri, mostly alhamdulillah semua okey. Semua okey. Kalau nak kata masalah tu depends on apa benda yang kita shoot. Faham? Maybe kadang-kadang ada masalah location, and then masalah kru setakat ni alhamdulillah. Apa yang aku ada sekarang is very very good team. And then bukan kurang, maksudnya tak jarang ada masalah. Kalau sekarang yang orang kata aktif lah sekarang ni, production Syafwan, yang namanya Shafex. M Shafex. Susah agak sebut nama. Saya pun rasa bersalah kan nama macam tu. So ni team production yang under Syafwan sendiri ataupun memang orang kata kelab punya ke apa ke? Okay, so M Shafex ni dulu start adalah dengan 2 orang. Kenapa X? Sebab X ada 2, Syafiq, Syafwan. So me and my brother. So sebab tu Syafiq, Syafwan. Sebab tu X. Okay. Sebab itulah. Sebab apa pun berlaku, maksudnya macam mana I start pun is sebab my brother yang startkan apa yang I buat ni sekarang. So and after that saya jumpa Yan, and then Yan, lepas tu banyak lagi jumpa. So I decide macam at least kita buat satu team. So satu team tu masa tu tak masuk belajar lagi kan. And then kita orang buat show lah, content biasa-biasa macam tu. And then 2020 saya jumpa Azamul Ashraf. So Azamul Ashraf tu dah mengajar saya untuk buat production, macam mana ada director, ada DOP, ada cam operator, ada first assist, second assist, gaffer, best boy, art department. So dari situ banyak tahu production yang lebih besar. And then dia lebih kurang M Shafex ni dia ada team A, team B. So team A ni which is kalau yang besar, team B ni mostly besar juga. Tapi team B ni paling aku sayang lah. Sebab team B ni paling dekat, which is classmate. So team B ni mostly semua orang kita classmate, and kita orang ada 19 orang. So kenapa kita orang buat decide untuk satu team? Sebab for me bila korang classmate, korang sama passion, and then benda tu menyebabkan korang lebih together. Orang kata chemistry lagi kuat lah. Chemistry lagi kuat. And then contohlah video-video macam video content mostly memang team B yang paling deliver lah, which is escapism. Escapism apa lagi lah, baru-baru ni What Was I Made For, bla bla bla. Content semua tu semua daripada production sendiri. Yang
kita nak borak pasal video yang escapism tu. Ha. Dia ada, kalau sudut perspektif generasi yang orang kata art berat ni, yang tahu untuk berkarya, diorang akan faham tahu okay, escapism ni Syafwan nak sampaikan sekian. Tapi ada side lain, kenapa budak ni nak buat video ni marah kan? Tapi hakikatnya bukan arak. So kenapa budak ni nak buat macam smoking bagai semua tu. So bagi side Syafwan, ada tak macam orang kata message yang Syaf nak sampaikan daripada video escapism yang mana dapat tontonan 1 juta tontonan. So escapism sebenarnya masa tu is very benda yang aku tengah alami masa tu lah. Which is kau dalam hidup kau ada decide untuk lari ataupun menghadapi. And so kalau kau berenjoy itu, kau melarikan diri je, kau tak hadapi. So dalam hidup boleh choose antara nak melarikan diri ataupun nak menghadapi. So dari situ juga aku nak sampaikan mesej macam kalau you enjoy, you menyuara, you isap rokok ke, benda tu just benda melarikan sekejap daripada masalah. Betul. Dan escapism ni, video ni sebenarnya agak kelakar kalau ada tahu macam mana kita orang decide untuk buat video. So masa tu kita tengah lepak mamak. Tengah lepak mamak, and then satu malam tu kita orang macam tak tahu nak buat apa tau. Satu malam tak buat apa. So kita orang macam ada seorang member, Iwan, cuba buat video dengan kawan. Kau ni buat video pasal kau je kan. Lepas tu jom lah. Lepas tu kita orang shoot, and then decide off. Orang tak pernah tengok muka sendiri yang macam, contohlah kita ni setiap hari bentuk yang sama. Maksudnya diri yang sama, bentuk badan pun sama, tapi kita ni jumpa dunia yang berbeza. Kadang-kadang kita pergi ke rumah, kadang-kadang so benda tu nak tengok POV daripada satu kamera ni kan. Dan kita orang decide lah buat. So bila decide buat, dan kita orang balik tu terus edit tau. Balik terus edit. Lepas tu kita tengok video ni best, and then kita post it. Macam tu je. So daripada video escapism tu, orang kata saya tengok lah, dia static punya shot. Ya, betul. And then shot. saya tengok macam mana Syafwan rakam macam mana dia buat orang kata video tu jadi static, and then stabilization semua orang kata memang padu lah. So macam mana daripada sudut teknikal Syaf rakam? Sudut teknikal adalah kami guna pakai tripod yang RM50 Lepas tu ikat. Lepas tu ikat. Lepas tu mula sakit juga lah. Sebab kita kena pakai tali pinggang lah. Tu kan, ni tali pinggang tali pinggang. So kita pakai tali pinggang tu. Lepas tu kita orang kena shoot. So kita orang dapatkan sikit-sikit kan. So kita orang shoot lah. Memula segan tau. Sebab nak minum macam ni kat depan public. Itu buat kat Bukit Bintang kan? Bukit Bintang. Lepas tu kita orang kena kejar-kejar. Segan lah. Tapi nak tak nak kita buat tu passion. Orang takkan faham apa itu art. Kadang-kadang betul. Kadang kita buat tu, ada orang dia punya orang kata fahaman dia betul lain, ada orang dia ambil fahaman lain. Betul. Tapi bagi saya video escapism tu antara meletup gila lah. Blow up mat. Dari situlah, video tu lah menyebabkan saya jumpa idola saya, iaitu Sam Golder. Ya. Itu Sam Golder tu Syafwan collab dengan dia ke ataupun dia memang dia cerita macam ni. So dia notice video tu, and then kita orang meeting macam borak dekat bukan Google Meet. Dia ada apps meeting kan. Apa warna biru tu? Teams. Okay. Lepas tu dia ajak borak. Masa mula tak sangka. And then ajak borak. Lepas tu dia kata, oh bro, I'm coming Bali next week. Lepas tu terus ada idea macam, oh me too. Padahal tak book tiket lagi. Oh cakap me too. Lepas tu dia kata come and then join kami untuk pergi ke Bali. Lepas tu terus lah cakap, oh okay boleh. And then terus book tiket bla bla bla. Dan bila sampai sana tu, dia tak reply lagi masa tu. Masa sampai sana macam kena scam kan. Macam cuak agak. Macam dia tak reply. First day tak reply, second day tak reply, third day tak reply. Wish, aku kena scam ni. Dah sedih lah masa tu. And then hari yang keempat tu, dia cakap, oh bro, I'm too busy dengan dia punya projek bla bla. So dia kata petang ni jom jumpa dekat pantai. So masa tu lah jumpa kat pantai. Masa jumpa kat pantai tu dia macam uish, dunia yang aku rasa sekejap tapi tunggu selama 7 tahun. Memang kata harapan nak jumpa dia. Harapan nak jumpa dia sangat tinggi lah. Memang bukan senang nak jumpa Sam. Sam bukan seorang yang macam suka jumpa orang. Betul. And then bagi aku benda tu lah sampai sekarang yang, sebab aku obses kat Sam tu sangat tinggi sampai
Sampai mimpi dia 2 kali. Oh, mimpi Mimpi 2 kali. Macam jumpa crush. Oh. Biasa orang jumpa crush lain kan. Tak, ni aku crush dengan lelaki. Tu pelik. No. Tapi jangan try lah. Hai. Sam Calder dia Roger Shaft dalam 3-4 hari dia delay lah. Dia macam janji hari yang ni tapi dia delay. Sekejap. Sam Calder tu which is dia mic. Okay, di sini. So mic visual kena. Mic visual kena. So mic visual invite and then after that mic visual bagi tahu Sam akan datang ke Bali. Oh. So masa tu mic pun ajak sekali cuma dah turun petang ni untuk pergi shoot saja. So dari situ jumpa Sam. Oh, so memang sebenarnya mic visual dengan Sam sekali lah dia nak buat sekali. content. So dia sekali lah. mic visual dan contact Shaft. Oh, so dapat sekali tu jadi macam crush lah. Dua-dua crush. Oh, bukan dua-dua crush. Tak, dua-dua crush masa tu. Serius. Dia macam Dia kena tak, bukan crush, inspiration. inspiration Ayat lah. sikit. Macam korang kan, inspiration dengan Syafwan kan, Ish, semua nak jumpa Syafwan. Macam korang semua nak jumpa Syafwan. So macam tu juga Syafwan nak jumpa Sam Calder ambil visual. Bukan senang kan guys. Sam Calder ni bukannya Sam Calder bukan artis-artis lokal tau sebenarnya. Orang kata idaman untuk setiap videographer yang orang kata satu dunia lah, worldwide lah. Betul. So bila jumpa tu Syaf, Syaf collab video adalah buat satu masa video kan. Masa jumpa tu banyak international content creator dekat sana. Daripada Canada, daripada US, daripada Filipina, ada daripada Indonesia juga. So kat situ ramai je. And then the best part which is Sam ni paling stylo, dia tak bawa kamera tapi orang shoot dia. Orang tahu yang dia ni bila stand in dalam kamera dia pun dah style. Itu Sam Calder. And then Sam Calder masa tu dia notice me macam, bro, bawa kamera shoot, jom shoot sekali. Maksudnya shoot untuk shoot motor, shot motor yang dia tengah naik motor. Ada dalam video yang saya post ada. Itu lah. So dari situ macam best lah, macam dapat shoot Sam Calder. Bukan senang kamera. Masa tu siapa pakai kamera apa? Saya pakai Red Cam. Red Komodo. Red Komodo. Oh ya. Oh ya, Red Komodo guys. Allah. So masa tu adalah saya tengok live Syafwan, ada orang tanya, Syafwan pakai gear apa? Pakai apa? Sekarang pakai gear apa? Saya pakai C5 still ada, Alpha 7S3, Red Komodo. Red Komodo. Ke ada FS3? FS3 tak ada lagi plan, tapi soon kot. Tapi Red Komodo dengan FS3 mana yang jauh beza jauh. Red Komodo lagi jauh beza. Red Komodo Red punya color dynamic range sangat berbeza. Berbeza guys. 10 bit. Berbeza. More than 10 bit. More than 10 bit. Dia 14 bit. 14 bit 14 bit. Red Cam is a cinema line. Lebih selalu orang shoot punya cinema Red Cam lah. Tapi Red Cam is super 35. Dia bukan full frame. Kalau FX3 is a full frame and then 10 bit. I see. So macam dah collab semua tu, orang kata Syaf dah ada nama lah. Betul. Lepas tu masuk paper, director music video Ayu. Director music video Ayu guys. So macam tu masa tu saya keluar paper director music video Ayu berumur 23 tahun. Betul. So masa tu macam mana Syaf boleh dapat peluang dapat grab peluang buat music video tu sebagai director? Masa tu cerita sikit sebelum jadi director music video Ayu adalah masa tu agak pack dengan shooting. So masa tu my production manager dia kata jom ambil ni. Pasal aku cakap tak boleh tu, it's too big, the policy voice too big. And then production manager kata macam ni peluang kau and then jangan sia-siakan. So fikir lama okay jom kita buat sama. And then masa puasa, masa tu nak raya ke puasa lupa lah. Masa puasa kita nak raya masa tu. Dah start untuk buat storyboard. Aku buat storyboard ataupun storyline almost 1 month. So dari segi brief idea, dari segi shots, dari segi camera angle semua tu sebulan lah. And then after that kita orang shoot. And then kita orang tak tahu pun shoot tu ramai. And then kita orang shoot dalam 70 orang macam tu, 60 orang macam tu kan. So itulah my best experience untuk production lah. So nampak macam ada big team production yang kat situ. So very, masa tu very big team. Masa tu production team production Syaf
gabung dengan production lain ke macam mana? Kita orang selalunya tak ada. Kita orang team A, team B. Oh, Dia memang gabung tim terus. ATB gabung. Gabung. Satu nama Syafax. Oh, sebab sebelum ni kan bukan kata muzik video Ayu saja kan. Ada muzik video Zain, Sakit, Sakit. Nasis, Betul, Ain Nasis. Abdul. Tapi saya paling suka saya paling suka Polisivo yang punya Ayu ni lah. Sebab Ayu betul. ni Nampak lain lah. memberi masa yang sangat cukup. Macam saya storyboard dari segi storyline and then dapat peluang juga dengan lagu tu sebelum lagi release kan. So dari situ saya tengok Mr. General pun dalam tu kan. So dari situ best. Macam okay, try nak buat buat yang benda yang lebih berbeza sikit, and then try aja buat. Mula takut juga sebab masa first tu takut dari segi timing tak cukup sebab kita orang shoot dari pukul 4 petang sampai pukul 11 pagi. Dia ada masa yang dia orang bagi ke atau tak macam ada. mana? Kita akan shoot biasa je. So 4 petang sampai 11 pagi penat tau dia macam 4 petang 11 pagi. 4 petang sampai 11 pagi. Uish. Memang orang kata untuk korang je lah. 4 petang tu betul lah 4 petang pusing balik malam 11 pagi. Almost one day. Keluar petang malam petang. Sebab ada komen netizen lah, orang macam kenapa video Ayu ni gempak siapa director Orang tengok Syafwan, kenapa muzik video orang lain macam biasa-biasa kan. Sebab mungkin Syafwan boleh, orang kata dia sebenarnya kalau saya tengok video Syafwan ni lebih kepada transition yang orang kata lain-lain. Betul. Tak semua orang kata tak semua orang lah, tak semua team production ada yang ada buat transition yang okey, tapi orang kata Syafwan punya dia macam ada kelainan sikit lah. So bagi Syafwan dalam orang kata muzik video ni, dia orang pandang transition ke storyline ke lagu music ke video ni, artis. Dia sebenarnya dia tengok apa benda yang benda tu kita fokuskan. Contoh saya ambil contoh. Kalau artis tu Siti Nurhaliza, still orang tu tengok music video tu juga. Sebab itu Siti Nurhaliza. Kalau contohnya, kalau music tu contohlah Malam Pagi kan. Walaupun artis tu baru nak start, tapi Malam Pagi lagu the best. So orang nak tengok tu sebabkan lagu. Betul. And then mostly apa-apa pun orang akan tengok antara lagu ataupun artis. Baru orang tengok music video. Dia bukan datang daripada music video terus. So antara lagu atau artis, and then orang baru tengok music video. And then you kata macam mana paling penting is music video ataupun lagu ataupun ni kan. For me is lagu lah. Lagu lah, orang akan tertarik dengan lagu. Kalau lagu pun best, mesti your visual lagi best. Daripada content creator daripada content creator, lepas tu video creator, ada team production. Daripada seorang lah Syaf. Daripada saya seorang ada team 2. Lepas tu pergi lagi pergi lagi jauh sampai kan sekarang video-video baru ni ada collab dengan Volvo. Baru-baru ni ada collab dengan Volvo. So yang Volvo tu macam mana? Last sekali Oppo. Oppo ya video kat pantai kan. Tapi sebelum tu yang Volvo tu macam kau ada orang macam pelik lah. Kadang kau umur 23 tapi kau nak dapat Volvo ni macam tak semua orang dapat. Faham. Macam mana kau boleh grab benda tu? Macam mana boleh grab? Macam mana kau boleh laju grab banding orang lain? Dia macam ni kalau dalam social media ataupun dalam apa-apa creative part is your punya quality menyebabkan orang recognize you. Faham? It's not bukan diri aku sendiri. Dia bukan diri aku sendiri untuk macam walaupun aku di depan kamera, walaupun benda tu aku dalam video tu, tapi benda tu tak menyebabkan aku dapat apa yang aku dapat sekarang. It's about your creativity, your punya persembahan dalam your punya creative menyebabkan orang recognize you. Macam tu lah. So quality menyebabkan orang kenal, bukan quantity. Quantity ramai juga orang kenal. Faham tak? Which is quality dengan quantity. Quantity orang akan ramai kenal, tapi kalau quality you hit one, then orang akan kenal di situ juga. So macam bagi Syaf lebih pentingkan quality daripada quality lagi penting daripada contoh macam Syaf kata awal tadi, kau pakai equipment yang murah pun tapi output kau baik, kata video kau cantik, tapi still orang pandang benda cantik. Tapi adalah baru-baru ni aku tengok Instagram macam tipu lah. Orang selalu cakap apa ni, kalau korang kena ada storyline yang bagus, tapi equipment tak penting. Lepas tu adalah orang tipu lah, equipment pun penting. Yes, memang equipment penting, tak ada orang deny pun equipment memang sangat penting. Tapi kalau korang nak tahu, base idea is storyline. So bila you ada storyline, baru you masuk ke equipment. So equipment kena bagus. So kenapa equipment kena bagus? Contoh lah, kalau contoh saya ambil kamera yang
4,000. So dia punya dynamic range ataupun color beat dia 8 bit. Yang kamera mahal 12 bit, 14 bit. So different color, macam mana different punya perspektif tu berbeza lah. So apa yang you perlu start dan tak perlu bayar, tak perlu keluarkan duit is your art. Betul. Which is your punya kreatif, your punya idea. So start pada situ dulu and then terus pergi ke equipment. After equipment you belajar knowledge lagi. Betul. Macam tu lah. So benda tu Garang jadi marah. Okay. So macam kadang orang akan pentingkan beli barang dulu, beli kamera mahal dulu, baru buat awards. Beli kamera tu okey je untuk bagi korang semangat. Tapi kadang-kadang contohlah, mostly orang kata beli kamera lepas beli drone. Betul. So bagi aku second step untuk beli drone adalah salah. Sebab contohlah, ini advice aku, sebab kau beli drone, kau kena ingat you buat untuk establish shot for 2 second, 3 second je. So drone tu adalah untuk rasa best je lah. Tapi dalam shot actual production sebenarnya sekejap apa. So drone tu adalah benda yang paling last. So first you punya kerja is art, kreatif, ni perlukan. And then second your camera untuk you shoot. Third adalah masa and then you punya usaha lebih. Faham. So macam Syaf kata tadi pasal kreatif kan. Ada lalu kat Instagram saya, Creative Community. Creative Community ni sebenarnya ada yang tak jelas tau. Sebenarnya ni Creative Community ni macam kumpulan apa? Faham. Kumpulan orang kata NGO ke? Awak datang Creative Community hari tu? Tak datang. Tak sempat lah, ada hal. Okay, tapi memang saya tengok story Syaf, memang ramai orang kata budak-budak karya, videographer, semua yang ada dalam tu lah. So memang Creative Community ni orang kata tempat apa? Oh, faham. So Creative Community ni adalah satu community untuk kreatif, focus on video. So kalau korang nak tahu, bila korang start, korang akan ada masalah, korang tak ada circle yang sama passion dengan kita. So creative community adalah untuk welcome a new generation, a new content creator. So untuk support dorang and then asah lagi dorang punya bakat untuk show kepada Malaysia ataupun orang luar sana yang kita ni ada creative part, which is creative video. Macam Sofiang, macam ramai lagi kat luar sana, saya percaya. Cuma kadang-kadang dorang tak tahu how to post ataupun show dia punya creativity. So the creative community ni untuk expose lagi among the creative yang suka buat video. So kita spread lagi more dari situ. And then bila korang ada semangat, so jumpa orang-orang sama passion, di situ memberikan korang bagi inspiration, beri idea. So creative community adalah community yang bagus lah. So dia jadi platform untuk anak-anak muda macam kita baik-baik kita ni betul, berkarya lah kat situ. Betul. Setuju. So macam contoh macam korang, sebab saya pernah tengok Syafwan buat competition. Oh yeah. No Limit Creators lah. No Limit Creators bawah creative community lah. Bawah creative community. So macam diorang ni kadang ada yang kata awak secantik, tapi dia tak blow up benda tu. Betul. So benda tu sebenarnya bergantung pada diri dia ke, ataupun marketing video dia ke, ataupun memang dia yang tak nak involve dalam orang kata platform-platform. So macam bagi Syaf kan, contoh macam saya buat video, buat konten tapi tak blow up. Faham. So kalau Syaf jadi saya, macam mana saya nak buat benda tu maksudnya video saya nak tu blow up. Faham. Kalau saya Syaf lah. Okay, ni boleh jujur je kan? Jujur. Okay, kalau aku jujur, kau kena tahu kau buat video untuk siapa, which is kau punya audience. So it's not about benda yang kau suka. So audience ni kau kena tahu apa yang dia nak, on demand. Okay, kalau kita out of topic sikit, kenapa drama TV3 dari pukul 6 sampai pukul 7 still ada benda sampai sekarang? Sebab apa? Sebab demand lah. So you kena ingat, you buat art ni adalah untuk demand kadang-kadang. Tapi you punya art pun kadang-kadang untuk buat you passion. So dia kena seimbangkan lah. Betul. So kalau you tahu kalau benda tu tak blow up, it because mungkin tak ada benda yang orang suka dari situ. First. Second adalah tak relate dengan orang. Third adalah you kena tengok macam, oh, this video mungkin kurang kat sini, apa lagi kena kurang. So benda tu lah. So kita buat social media ni adalah untuk apa yang diorang nak. Apa yang first orang yang paling tahu is trend lah. Tapi kadang-kadang tak boleh ikut trend sebab kita punya tak kena dengan jiwa kita. Tapi second adalah benda yang paling dekat dengan diorang lah. Sebab tu saya main elemen ayah, mak. Lepas tu main elemen cinta, elemen kawan. So benda-benda elemen ni adalah paling dekat dengan diorang. Betul. So macam bila buat video tu, dia kena relate tau dengan punya, betul. orang kata
kisah hidup lah. Ya, betul. Sebab biar dia general, biar semua yang tengok semua terasa. Betul. Macam video Syaf yang parents tu, Parents yang mana? yang parents kat TikTok. Okay. Itu video yang Syaf dengan parents tu, jadi macam sebenarnya benda tu semua tersentuh. Betul. Memang orang kata sedih mat. Korang tahu yang pasal video, is it yang parents yang traditional macam tu Itu. So video tu macam mana dapat emosi tu, aku mula edit video tu sedih lah, tapi beberapa kali tu tak sedih lah. And then first adalah ni benda fact lah, which is masa tu aku nak cari dapatkan cerita macam, sebab kalau nak tahu dalam cerita ni kita ada, kalau nak buat satu cerita dia depends. Satu adalah based on observe, lagi satu adalah experience. Kalau nak buat story, dua benda ni, observe ataupun experience. Tapi kalau kau buat observe, kau tak rasa benda tu. Tapi experience, kau rasa macam tu. Rasa apa benda yang korang nak buat story, itu lebih impact. So aku macam fikir, kalau aku nak buat benda ni, aku rasa observe tu aku dah tanya kawan, okay, macam mana kau bila mak kau tak ada, ayah kau tak ada, apa kau rasa? And then benda tu tak rasa kat aku tau. So experience tu paling penting. Macam mana kau rasa sakit. Dan aku imagine, so masa tu aku imagine aku tak balik rumah dalam sebulan 2 minggu. Aku imagine macam aku tak ada. Memang so, dari situ aku tulis lah. Memang buat cerita tu memang memang experience kita buat benda, memang kita rasa benda tu lah. Itu art lah. Itu yang best is about art. Betul. Kau boleh buat benda tu sendiri. Kadang cuma tanya lah video yang dengan parents tu, dia edit tu makan masa lama ke ataupun sekejap tak, sekejap je. Almost 2 weeks macam tu je. Sebab video yang latest ni yang What Was I Made For, What Was I OST, Made For, lagu Billie Eilish lah. Itu dia sebenarnya kebetulan tau. Dia kebetulan video tu lalu masa saya memang orang kata kita busy kadang buat job. Kita tak balik kampung, memang busy buat job, busy dengan podcast, kita busy dengan segmen semua tu. Sampai mak call, tanya bila nak balik. Apa kan cuti mid-sem ni kan, tak balik ke? Jadi macam lepas call tu memang kata premier tu keluar video kau. Aku jadi macam memang lalu kan, macam kena lah. Sebab betul. Aku macam yang saya macam repost benda tu, orang kata luah kat situ memang relate lah dengan kita. Sebab kadang video yang kita buat ni, macam Syaf buat lah video yang Syaf buat ni, video tu sebenarnya direction dia berbeza, tapi orang komen dia macam nampak perspektif berbeza. So pada part saya lah, dia menggambarkan macam kau dengan mak kau. Dari video tu apa yang kau faham? Ya, apa yang saya faham okay, ni umum lah, general. Dia sebenarnya video What Was I Made For. Nanti aku bagi tahu apa yang aku nak fokuskan. Okay, fokuskan. Ni aku faham lah. Kau spend time lama dengan mak ayah kau. Okay. And then kau dah adapt dengan situasi bila mana kau dengan mak ayah kau macam tu, happy lah. So bila tak ada, kau jadi macam happy yang dengan mak ayah kau tu still ada. Faham? Walaupun kau sedih, tapi benda tu orang kata permanent tau. Walaupun contoh macam dalam video kau, yang aku faham lah, kau tak nak menggambarkan kau sedih dengan mak ayah. Maksudnya kau tak nak gambarkan yang kau tengah sedih dengan parents yang kau tak ada sekarang. Faham? Hakikatnya memang kita tak dengan dia masa tu. Tapi masing-masing kontrol emosi masing-masing, semata-mata nak jaga perasaan, nak jaga orang kata nak orang kata nak permanent perasaan sayang dan happy dengan, maksudnya tak nak sedih lah, tak nak ada sedih dalam life. So bagi Syaf macam ni? Bagi aku a very simple one, which is adakah menipu itu nilai cinta? Faham tak? Adakah menipu itu nilai cinta? Maksudnya adalah contoh, walaupun kau tipu pada orang sayang, adakah benda tu still valid? Faham tak? Betul. Dia macam, kau ambil contoh macam kadang-kadang benda tu kau sayangkan orang tu, adakah kau sanggup menipu atau tak? Macam tu. Dia benda tu jadi macam orang kata menipu lagi better lah. Tapi kau kena tahu, kalau kau menipu which is kau lari. Kau jujur, kau menghadapi. Baik, siap ya. Kan? Ni ambil media sekali meskom. Tak ada. Menipu kalau kau lari. Menipu maksudnya kau melarikan diri lah. Kau jujur, kau menghadapi. Kopi. Ya guys, copy paste cut. So memang kata video Syaf banyak yang relate dengan orang kata general lah, video general. Betul. Semua orang boleh masuk, orang kata semua generasi boleh tengok, tak ada yang dia 18, tak ada yang orang kata tak boleh tengok ni. Orang kata
under 18, tak boleh tengok ni, budak-budak sangat ni. Tak ada, dia general. General lah. So memang Syaf fokuskan kepada message lah. Message lah sebab kenapa aku fokus on message sebab mak aku adalah seorang cikgu. So bila mak aku seorang cikgu, dia always bagi aku pengajaran. So dari situ aku macam nak bagi orang tahu apa benda ni salah, benda ni betul, benda ni kita patut ingat. So dari situ aku kongsi apa benda yang aku patut kongsi. At least you be as a content creator, you do something to everyone. Faham? Bukan video untuk bergelak-gelak saja. Betul. So kadang orang sekarang kan, generasi muda sekarang, dia orang buat video Gatal. gatal, tak apa. Okay, teruskan. Jauh yang pergi. Kenapa tak pakai Sebab tangki? kalau gatal macam ni kena kelakar. So saya kena macam ni. Okay. Okay, back to yang video What Was I Made For lah, yang baru-baru ni. Okay. Dia sebenarnya, kalau daripada saya lah, dia tak perlu nak orang kata kenapa cerita macam ni kenapa cerita macam ni. Dia kira kita kena merasakan benda tu. Untuk orang kata macam director Christopher Nolan, dia buat cerita bukannya untuk orang kata Faham. macam ni nanti ending macam ni. Tak. Kadang dia buat cerita tu untuk bagi orang kata audience faham. Audience rasa benda tu. Orang kata feeling. Biar tak faham pun tak apa, yang penting feeling. Betul. So video Syafwan banyak yang konsep yang macam tu ke? Macam tu lah. Macam tu ya. So memang Nolan tu one of my favourite director lah. dia berat juga Christopher Nolan dia punya berat. filem. Betul. Kadang filem-filem Malaysia ni kena banyak macam tu kan, Syaf. Tapi kalau Syaf nak reveal Betul. Betul lah. Kena ada macam tu. Tapi korang kena tahu lah. Nak tak nak, korang kena tahu yang macam kita lebih ramai orang demand of cerita cinta, cerita movie. So diorang keluarkan movie tu ikut on demand lah. Faham tak? So tak tahu nak salahkan siapa. Saya pernah, isu ni berat sangat lah nak cerita sebab, berat sebab pernah tanya lecturer, pernah tanya orang dalam social media, orang ramai lah aku tanya. So kenapa movie tak berkembang pun salah satunya macam ni. Kenapa? Okay, soalan, kenapa movie kat Malaysia tak berkembang macam orang lain? Kenapa movie kat Malaysia tak macam orang luar? Kita ambil Indonesia, jauh beza. And then kenapa kita ni banyaklah. So aku dah dapat jawapan tu, tapi jawapan tu terlalu bahaya. Tak apa. Mungkin kita orang terlalu awal sangat dah tahu. Ni open. Terlalu open. Macam tu lah. Tapi Okay. Tak apa. kita apa yang aku boleh advise, kita as a new generation buat benda yang kelainan dan do something bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk negara. Negara. Macam tu. Ya guys, untuk negara. Orang kata quality video Aku ambil satu contoh lah. Okay. Ada one my friends belajar dekat New York Film School kan. So dia tahu, orang ni tanya dia macam, dari mana? Dia kata dari Malaysia. So dia kata, Malaysia banyak plagiat video. Plagiat? So dia recognize Malaysia ni ramai copy paste. So rasa sakit hati tak? So kat situ orang nampak macam Malaysia ni tak ada look up ke film industri lah. Betul. Sekarang banyak filem-filem yang orang kata bukan tak ada berat, tapi banyak yang kata tapi Sofian very macam orang look up lah, sebab Sofian tu membuka mata yang macam Malaysia ni ada VFX yang power kan. Talented lah daripada Malaysia. So bagus lah Sofian. Sebab Sofian pergi international kan. Banyak Sofian punya jadi inspirasi, tapi Syafwan tak datang. Saya tak tahu. Tak apa. Okay, kita back to next question. Boleh? Syaf dah lama kan dalam, orang kata dalam industri filem-filem, production, orang kata astro semua tu kan. So ada tak orang kata pengalaman yang Syafwan dapat, yang orang kata Syafwan boleh praktik benda tu and then nak buat filem? Ada tak hasrat macam aku nak buat filem aku nak jadi director filem Ada tak plan itu daripada content creator to the director filem? Aku masuk filem sinema tu, which is apa yang aku belajar sekarang. Bila aku masuk tu, aku dah rasa macam okay, aku tahu apa yang aku nak. Which is last kali aku punya impian adalah jadi film director. Itu memang impian aku. Impian So kenapa aku still buat content? So at least bila kau buat content, kau ada audience. So contoh kau bayangkan kan, Sofian buat movie. Kau tak rasa pawagam tu penuh? Ramai kan. So macam tu lah. So you have an audience dekat social media.
once you buat movie, orang akan tengok. Tapi mostly director ni ramai orang tak kenal. Betul. Contoh kita, kalau kita kenal Samsul Yusof, ni Amir sebabkan karya dia sendiri, which is Imaginur. So dari situ macam kita ni nak jadi director pun kita kena dekat dengan audience. Sebab tu very good start. Maksudnya aku start dengan content creator, and then contoh one day jadi film director. At least bila aku buat movie tu orang tengok macam tu. So before nak buat movie tu memang orang kata engagement, networking, semua kena betul. mantap. Buat short film so orang tahu buat filem masuk pawagam so orang tahu, oi Syafwan kena pergi, kena beli tiket. Betul. Tu orang kata tak lama lagi mungkin Doakan yang terbaik lah. Doakan lepas tu kalau sampai premier Premier Sembang Lensa. Tak tahu korang premier ada kat Sembang Lensa. Syafwan filem manalah tahu satu nanti. Amin. Doakan yang terbaik. Okay Syaf, kita nak borak panjang lagi lepas ni. Segmen 3. Segmen 3. So minta korang yang di rumah tunggu sebentar. Jangan ke mana. Stay je tu. Stay. Makcik-makcik jangan gerak. Kita jumpa lagi sebelah sini di Sembang Lensa. Bye bye, ciao. Assalamualaikum. Kembali lagi kita di podcast Sembang Lensa bersama saya Najmi Aiman. Syafwan saya. Saya Syafwan. Dalam segmen ketiga kali ini. Dah nak habis lah ni Syafwan. Ya tu. Sikit je. Ya tu. So back to topic. Saya pindah usim lah. Tak dah, gurau. Tak ada, jangan. Pindah usim takut daripada fakulti. Dah habis degree lah sana. Dan you nak tambah degree. Dah puas lah belajar. Betul. Dah puas lah. Tapi belajar tak puas. Macam ni? Belajar tak puas, tapi nak masuk universiti dah cukup lah tu. Dah cukup kan. So back to topic lah. So macam nak bab editing ya Syafwan. Syafwan lebih prefer Premiere Pro ke DaVinci? Saya lebih prefer DaVinci lah. Sebab kan bagi saya macam Premiere Pro susah. Sakit. Okay, saya pakai Premiere Pro. You tanya bro, apa ni? Najmi tanya tanya saya macam prefer Premiere Pro ataupun DaVinci kan. Saya jawab DaVinci sebab DaVinci bayar sekali. Betul. Lepas tu banyak benda baru kat dalam tu kan. So Premiere Pro bayar setiap bulan. Lagi mahal. So DaVinci lah better. Dia sebenarnya kualiti hasil kerja video tu sama je. Editing tu orang kata kau pakai CapCut sekalipun tapi editing kau padu. CapCut pun baik kat. Syafwan recommend guys CapCut. Tapi bukan nak kata orang kata beginner boleh lah CapCut. So bila dah ada improvement boleh lah bagi belajar soft skill yang baru, software baru. Betul. So bagi Syafwan sendiri DaVinci ni dia lagi detail ke ataupun Premiere Pro yang lagi detail? Dua-dua ada kelebihan masing-masing kan. Dia macam dua-dua ada. Okay, ni DaVinci ni mungkin dia boleh buat color lebih bagus. Premiere Pro ada benda kelebihan dia ada AI kan. So yang penting video punya kualiti lah. Video kualiti yang paling penting kan. Sebab orang tak tengok tak adanya kan. Jangan gatai dong. Okay, tak apa. Sorry, saya banyak suka bergerak. So Sofian okay, saya balik dulu. Jangan. Syafwan. Ni dah tukar-tukar. Sofian Syafwan. Sofian nanti. Syafwan sekarang. Syafwan sekarang. Okay, so selama dalam career, Syaf banyak lebih kepada edit ke atau camera work saja? Ke dua-dua? Dua-dua. Syaf kamera, Syaf edit. So yang team production lain yang buat. So contohnya kalau production kadang aku suka jadi director lagi lah. So aku jadi director. And then ada my favourite DOP Azamul. Dia Azamul tu lah yang selalu operate. And then after that aku edit lah. Sebab kenapa kena edit sendiri, director seorang je tahu yang macam mana nak. Kita tahu macam mana kita nak. Macam tu. Faham? So Syaf, kita pun dah borak panjang kan. Ini bukan nak habis tau. Bukan. Ini banyak garu je. So kita nak ke soalan yang orang kata belum terakhir sensitif sikit lah. Okay, faham. Syaf dah soalan sensitif. Soalan sensitif. So Syaf dah banyak tau. Dah orang kata dalam sosial media ni dah berjinak-jinak main video. Lepas tu followers pun dah ramai. Tak ada ke dalam semua hidup Syaf ni yang
kawan toksik daripada social media? Kalau ada tu kan, orang kata macam mana Syaf nak hadap? Kita nak jaga nama ni, tapi dia buat kita macam dia sebenarnya dia nak kawan dengan kita, tapi bila dalam social media tu kita kenal dia macam tu, bila jumpa depan kenapa lain pula kau ni kan. So ada tak yang macam tu? Dia macam jumpa reality makin teruk lah. Reality teruk dalam social media. Okay, so saya selalu jumpa social media teruk. social media teruk. Depan okay. Selalu jumpa macam tu lah. Selalu jumpa macam tu. Ada je dua-dua teruk. Dulu teruk tak boleh buat apa lah. Ada dah. Ada je jumpa dia teruk. Pernah dia orang gunakan Syaf macam something untuk benda. Saya pernah bas ada orang, abang boleh tak shoot video awet saya? Macam entah. Saya nak shoot video awet dia. Dia awet dia. Awet dia ni. Saya kena shoot video dia. Tapi dari situ banyak je lah orang approach. Tapi you kena tahu macam, kalau you imagine macam you tak pernah jumpa, aku tak pernah jumpa sikap orang macam ni. Sebab dunia ni besar, luas tau. So kita ni, kalau kita selalu fikir yang macam kita jumpa perangai lebih kurang sama macam kita. Sebab tu kita berkawan tau. Tapi kalau kita tak berkawan tu, kita akan jumpa yang macam-macam lebih. Ni tak masuk akal jumpa orang macam ni lah. So social media ni very very open, international kan. Dia kadang social media ni datang nak pergi lah. Dan soalan tadi apa lupa lah. Apa ni? Macam mana. So kadang-kadang kalau jumpa tu senyum je. Always senyum. Sebab you tak boleh macam respon negatif, sebab nanti orang akan cakap. So apa-apa pun you kena happy lah. You kena happy lah. You kena senyum. Walaupun benda tu sakit hati, you kena senyum. Sebab benda tu, kalau you macam tunjuk you tak suka, benda tu akan menyebabkan dia lagi besar lah. Saya ada lah, tapi bukan nak sebut nama dia. Dia satu college lah dengan Syaf. Okay. Okay, lepas tu dia macam Syafwan tu kan depan orang, dekat social media punya lah orang kata inspired. Depan lain Syafwan. Orang kata macam tu lah katanya. Faham. Ni yang terasa lah. Tapi saya tak terasa, saya okay. Tapi saya macam ya ke Syafwan gitu? Ya ke macam ni kan. So sebab lain orang lain, kita pun tak ada percaya bulat-bulat. So kadang kenalan kawan social media ni kadang betul ke, ataupun orang kata 50-50 nak percaya ke memang Syaf sendiri tiba reveal Syaf ni macam mana kan? Aku kalau jumpa social media, aku tak terus rapat lah. Tapi bila aku macam jumpa and then bekerja sekali, lepak sekali, bila lepak stable satu team, so dari situ aku kenal orang tu macam mana. Betul. Sebab kita pun kadang semua tak kenal kan. So dia tak fair kalau you nak kata macam you tak pernah borak sekali and then you dah judge dari situ. Betul. Nak menilaikan orang daripada macam tu lah. Betul. Tapi tak boleh salahkan dia. Sebab mungkin personality kot. Sebab you bayangkan macam, kau bayangkan kan, kau pernah kena tipu, kau pernah kena tikam belakang. So you kau nak kenal orang, kau nak jumpa orang lagi, orang baru, kau kurang lagi percaya orang tu kan. So aku ni just aware je lah, berjaga untuk cari kawan baru. Sebab bila you besar, maksudnya kawan lebih ramai, dari situ juga nanti you akan rasa macam orang gunakan aku. Small circle is better lah. Small circle is better. Dengan team, dengan kawan-kawan lagi better lah daripada. So korang-korang yang kau nak kenal dengan Syafwan ni, so yang tadi yang cakap tu, jumpa lah sekali, jom kita lepak sekali. Kalau komen sekarang tiba. So sebenarnya Syafwan tak macam tu guys. So korang nak tahu lah kan, tiba. Tapi saya tak makan bihun tadi lah. No. Tak, bukan nak kata dia semua takkan bihun, sebab dia dah kenyang lah. Saya dah kenyang, tu sakit perut. Sakit perut. Dah sakit perut, jam lah. Lepas tu batuk, katal. Sebab tu minum air elok. Okay Syaf, untuk orang kata inspiring pada anak muda lah. Dia sejujurnya antara orang yang inspirasi dengan Syaf sebenarnya saya. Alhamdulillah. Tapi benda tu jadi macam, saya bukan nak kata saya, orang kata taksubnya aku nak jumpa Syaf kan, taksubnya jumpa Syaf. Tapi saya tak taksub jumpa idola saya lah. Macam saya idolakan Syaf, tapi Syaf idola jangan. Okay. Aku hari tu masa aku jumpa idola aku kan, aku salam macam ni man. Dia macam tu lah. Macam aku idolakan kau, kau idola kau lain. So bila kau jumpa orang tu, sama macam orang lain jumpa kau. Macam tu lah. Bagi aku macam creative part ni adalah, masih kreatif ni, percaya cakap aku, dia tak under 100% originality. Dia datang daripada inspiration.
So inspiration dia pusing Dia, benda inspirasi tu lah sebenarnya kita bagi orang kata passion nak buat benda something Yep, macam betul. tak, aku nak buat video ni macam Syafwan. Sikit buat sikit tag. Tapi kalau Syafwan tak repost tak apa lah. Tak, bukan maksud saya Okay. suruh repost orang, tak. Saya faham sebab kadang diorang ni kan bukan tak pandang kan. Kadang certain Saya tengok je, tapi mana satu video? saya tengok. Kadang Syafwan scene tu Oh, je lah. Oh yes. Tiba kan reveal. Kadang sebab biasalah bukan saya seorang lah, ramai lah. Saya tengok yang tag Syafwan. TikTok pun dia tag Syafwan. So ramai sebenarnya jadi menginspirasikan Syafwan sebenarnya. So kalau bagi Syafwan sendiri, Syafwan rasa anak muda sekarang dia better content creator ataupun pelajaran. Kadang diorang ni content creator tak seimbang dengan pelajaran. So mana yang Syaf recommendkan antara bakat ataupun pendidikan anak muda sekarang? Belajar tak salah, content creator pun tak salah. Content creator adalah benda yang baru, which is dunia yang baru. So bila kita ni kena ikut apa benda yang dunia yang baru yang ada. Contohlah, dulu orang pakai phone tekan-tekan kan. So sekarang orang pakai phone touchscreen. So faham tak? Kita ni ikut generation. Kita kena ikut generation. Kalau tidak, kita kecam. Faham tak? So kita tengok, kita kena belajar. Kita belajar ni bukan untuk sijil. Ingat, kita belajar bukan untuk sijil lah. Kita belajar untuk diri sendiri, and then untuk dunia sendiri. And then second, kita gunakan apa-apa kita belajar tu apply dalam hidup. Kalau kita belajar untuk sijil je, so dia untuk sijil lah. So and then lepas tu kita tak belajar apply guna dalam hidup kita. So what for kita belajar sampai degree? Betul. Kadang kita belajar tu tak ada guna-guna yang kita minat. Ya, betul. So benda tu jadi orang kata ilmu baru lah. Betul. So sekarang kan anak muda sekarang kan banyak gunakan Instagram ataupun TikTok untuk dia orang punya side income kan. So dia orang buat content lah. Tak kisahlah content tu mengarut ke tak mengarut ke. Tapi yang penting dia orang dapat views yang tinggi. Tapi content yang mengarut. Faham. Ada orang ada orang dia buat content yang banyak manfaat tau, banyak message, tapi views rendah je. So bagi Syed Syafwan, yang antara dua ni, yang mengarut tapi views tinggi ataupun yang message sampai tapi views rendah, yang mana sebenarnya orang kata mestilah yang message tinggi kan? Message saya lebih appreciate orang yang lebih spend content lebih lama. Maksudnya dia nak keluarkan video tu sebulan, 2 bulan. Saya appreciate lebih orang macam tu. Sebab dia effort lebih tinggi. Betul. Sebab orang yang macam sekejap tu, korang kena tahu yang video-video viral tu, dorang tu kadang-kadang shoot saja je. Macam shoot gelak. Lepas tu post, lepas tu viral lah. Macam tu lah. So itu adalah numbers of orang suka tengok orang buat benda yang kelakar. Betul. So kadang Kencana tu Imran Bat tu Kencana 1 million. Yeah. Aku kalau buat macam tu Kencana tak 1 million. Kalau video simple buat video konten biasa je, tapi boleh orang kata million views lah. Sebab Imran Bat tu so Imran Bat kalau kena tahu yang macam Imran Bat pun ada struggle part yang macam dia pun nak cari personality. So bayangkan kalau Imran Bat dia berdiri pun orang dah tahu dia kelakar. Macam Rahim Bakri Rahim Bakri masuk je mana-mana orang tahu muka dia ni kelakar. So nak cari personality yang mindset untuk nampak dia ni kelakar susah. Macam tu. Faham? So untuk for the last lah, Syaf ada tak satu kata-kata yang memang Syaf pegang katakan daripada dulu sampai sekarang ni kan, sampai orang kata sampai dia ada kat Sembang Lensa ni. Apa kata-kata semangat yang orang kata Syaf pegang dulu ke sekarang untuk anak muda kat luar sana? Kata-kata semangat yang aku boleh cakap yang hidup ni dia macam perlukan masa. So kau selalu fikir yang macam dalam keadaan aku kan, aku dalam fikir macam macam mana mak tu boleh kaya macam tu kan, ataupun macam mana dia boleh dapat apa benda yang dia dapat. Dia dapat umur dia 32. So aku masih 23. So nampak tak, belum lagi masa ke tempat tu lagi, tapi you on the way pergi tempat tu. So trust daripada kau punya usaha, trust daripada kau punya masa. Benda yang paling penting adalah kau punya struggle lah, which is kau kena, tak boleh macam kau nak something tapi kau duduk. Kau kena do something. Busy tu bagus, bagi aku busy tu bagus, struggle tu bagus. Dan apa yang benda yang aku paling semangatkan diri aku adalah mak ayah aku sendiri. Selagi aku ada mak, appreciate mak korang sendiri, sebab
doa ibu bapa itu adalah paling kuat. Apa Betul. yang aku ada sekarang ni adalah sebabkan mak aku, doa mak aku dan korang lah, orang yang support aku. Dan apa yang perlu ada juga is surrounding yang always support kau apa benda yang kau tengah buat. Dan very short word adalah usaha dan percaya, insya-Allah korang berjaya. Usaha dan percaya je. So bila korang usaha dan percaya apa benda yang korang akan capai itu lebih besar apa benda yang korang fikirkan. Faham? Usaha dan percaya. So memang orang kata CV dia trust the process Try the process. and patient. Ya, passion penting tu. Passion tu penting. Jangan fikir pasal okay lah. Orang akan sibuk pasal duit tu, memang betul. Duit tu untuk korang sustain dalam hidup korang. Tapi apa-apa pun passion tu menyebabkan korang kena ingat, korang start ni bukan sebab duit, tapi korang start sebabkan passion. So teruskan buat passion. Dari situ passion tu akan menyebabkan korang ada duit. Situ. Faham? So memang orang kata trust the process and passion dia kena ada. Doa mak ayah kena ada. Doa mak ayah. Baru pergi jauh lah. Boleh pergi jauh, insyaAllah. Pergi jauh ke pergi lama? Berat Syaf. Kalau Syaf pilih jauh ke lama? Sekejap saya tengah fikir. Pergi jauh ke pergi lama? Pergi jauh ke pergi lama? Jauh ke lama? Lama lah. Sebab? Kalau you pergi jauh, okay, kalau pergi jauh, contoh aku ambil contoh Apa impian kau? Aku pula tanya kan. Apa impian kau? Impian saya untuk bagi tahu je, walaupun jauh lagi. sebenarnya belajar tak kena dengan minat. Oh, faham. So impian saya untuk jadi film director corporate. Oh, okay, faham. So you imagine kalau you kata macam you fikir pasal jauh kan. Aku betul apa aku cakap ni. So hari tu kita orang pernah bincang pasal isu ni which is jauh dengan lama. Benda ni sangat berat. Sebab dia macam boleh buat tajuk short film tak? Tak boleh. Dia macam kita orang pernah cerita yang macam you dah sampai apa benda yang you nak, you pernah fikir apa yang you nak selepas tu. Tahu? Contohnya kau dah ada, kita ni manusia tau. Contoh kau nak beli phone kan, iPhone 15. Kau nak beli. Bila dah dapat, kau buat apa? Kau dah rasa happy and then second day, third day, kau rasa biasa je. Itu maksud aku. Bila kau dah dapat satu benda tu, apa yang kau nak buat selepas tu? Faham tak? So benda tu yang akan jadi jauh. Benda tu yang akan jadi kau terfikir. Apa benda tu kau akan terfikir macam apa benda aku patut buat. Is it kau nak jauh ataupun lama? Tapi mungkin aku selama sebab lama tu menyebabkan sebabkan kau passion. Betul. Jauh tu kau boleh pergi jauh. And then lama pun kena agak. Faham tak? Faham. Dua-dua lah. Jawapan dia dua-dua. Thank you. So susah dia creative thinking kat sini. Terima kasih kepada Syaf. Okay, tak ada hal. Sebab banyak kongsikan idea and pendapat. Oh, lama tak silent. Oh. It's okay. Guess teruk guys. Still in recording guys. Okay, tak apa. masukkan lah. Okay boleh. Teruk gak guys ni. Okay guys. So banyak lah sebenarnya. Banyak yang thank you juga dekat Sembang Lensa Dunia Digital di Hujung Jari kerana invite saya to be your guest. And then jangan lupa teruskan berkarya. Ni orang belakang-belakang ni ramai je. Teruskan berkarya dan jumpa di satu platform yang lebih besar lah. Baik Syaf. Terima kasih Syaf. Banyak kongsi ilmu, manfaat semua untuk semua. Manfaat untuk korang so semua. anak-anak karya, anak-anak yang content creator di luar sana, korang kalau nak berkarya, kenalah berkarya yang banyak manfaat. Betul. Banyak manfaat, message kena sampai and kena passion selalu. Betul. So terima kasih Syaf untuk hari ni. Episod ketiga My Life as Content Creator. Saya Najib Aiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafan Mustafa. Okey, jumpa lagi di podcast Sembang Lensa yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.